Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah. Kita masih terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan yang cukup agung. Baru sebentar tadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa yang begitu istimewa, iaitu merasa nikmat setelah sedikit diuji dengan rasa lapar dan dahaga, sehingga dengan berbukanya kita tadi sepatutnya membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi maksud kepada rasa kenyang dan hilangnya dahaga itu adalah untuk kita memperbanyakkan syukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga di antara matlamat daripada Ramadan, selain untuk membentuk diri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga adalah untuk melahirkan insan yang bersyukur kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan hari di dalam Ramadan dan bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah atas nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kamu, agar kamu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah. Oleh kerana itu, di antara doa yang juga dianjurkan kita baca ketika berbuka, selain daripada doa yang biasa kita amalkan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika arhamar rahimin, juga sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat, Nabi SAW menyebutkan dhahabat dhama' wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah taala. Telah berlalu dahaga dan telah basah kerongkongan ataupun tekak, dan telah sabit tetap ganjaran insya-Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi peringatan kepada kita betapa dahaga yang kita tanggung terubat dengan nikmat berbuka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tekak yang kering yang kita tadi rasakan ketika mana berpuasa, khususnya kalau ketika mana dalam cuaca yang panas, sangat dirasai kepuasannya ketika mana lalunya air itu ke kerongkongan. Rasa itulah sebenarnya yang perlu untuk dihargai, sehingga membangkitkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur itulah yang menyebabkan kita layak mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan daripada apa yang telah pun diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan fa idza syabi'tu syakartuka wa hamidtuk.
Yang apabila aku kenyang, ya Allah, kata Nabi, aku akan banyak bersyukur kepadamu dan memuji kepadamu, ya Allah. Idzan, benarkah kita di dalam madrasah Ramadan ini benar-benar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang sepatutnya kita bermuhasabah, merenung akan nikmat yang pertama sekali. Nikmat yang diberikan oleh Allah adalah nikmat daripada kefarduan yang telah difardukan oleh Allah kepada kita. Kenapa kita sebutkan fardunya ataupun kefarduan yang Allah telah taklifkan kepada kita itu satu nikmat, sedangkan yang namanya fardu itu kita juga sebut sebagai taklif, sebagai beban, sebagai tanggungan yang mesti dilaksanakan. Bermakna kalau beban adalah sesuatu yang berat, kalau sudah merasa dianya beban dan berat, bermakna dianya susah. Dan kalau orang memberikan satu beban kepada kita, pasti kita akan rasa orang tu akan menyusahkan kita. Tetapi kenapa kita diajarkan kita untuk mengenal kepada kefarduan yang difardukan oleh Allah kepada kita itu sebagai satu nikmat? Kerana tidaklah Allah memberikan satu kefarduan kepada hamba-Nya kecuali ianya adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan asas pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidak ada sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada aku yang perkara itu yang sangat aku cintai untuk dia lakukan untuk aku berbanding kefarduan yang telah kuberikan kepadanya. Bermakna Allah berikan kefarduan sebagai jalan pendekatan diri kepada Allah. Kita berada pada hari ataupun bulan kelahiran isteri kita, contoh. Kalau isteri, suamilah. Di antara yang menjadi dilema dan menjadi susah kita ialah hadiah yang kita nak beri kepada isteri kita tu. Dia tak susah beli hadiah lah. Tapi yang susahnya apa agaknya yang dia nak ni, kita tak tahu. Jadi masalah. Sebab yang kita nak kalau boleh, yang kita bagi kat dia tu yang betul-betul dia suka, yang betul-betul dia minat. So kadang-kadang kita jadi masalah dalam hal tu. Yang tu akhirnya kadang-kadang tu tak beli langsung tu. Sebab apa? Kadang-kadang salah beli pun masalah juga. Begitulah ketika mana Allah kata, tak ada sesuatu yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada aku dengan perkara yang lebih aku cintai untuk dia buat berbanding kefarduan yang telah kufardukan. Bermakna Allah dah bagi tahu macam mana cara kita kata, macam mana cara saya nak dekatkan diri kepada Allah. Dah Allah kata yang fardu ni, dan itu pula perkara yang aku cintai. Subhanallah. Kalau kita dah tahu orang tu suka sesuatu tu, mudah dah kita akan beli yang tu, kita bagi dia pasti gembira. Tapi apabila kita tak tahu, jadi masalah kepada kita. Sebab apa? Kita dah pecah kepala fikir apa yang dia suka. Allah dah bagi tahu dah, yang ni aku paling suka kamu buat, dan ini jalan pendekatan diri kepada aku. Maknanya nikmat tak? Nikmat untuk kita, mudah untuk kita dah. Nikmat. Kecuali Allah kata rahsia, apa saja kamu buat belum tentu lagi aku suka. Sudah kita pun cari amalan mana kita nak buat apa semua. Masalah kita. Tapi apabila Allah dah kata yang fardu aku suka kamu buat, yang tu paling aku suka, yang paling dekat mendekatkan diri kepada aku, kita dah habis satu masalah lain dah. Kita dah boleh fokus kat situ. Masya Allah, nikmat. Tak cukup dengan tu, walaupun namanya taklif, beban, walaupun namanya beban, yang beban ini ada bersifat namanya susah dan berat, tapi dalam bebanan yang dipilih oleh Allah untuk memberikan kepada hamba-Nya adalah bersifat seperti mana yang disebutkan oleh Allah,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebankan satu jiwa itu kecuali yang dia mampu saja. Oleh kerana itu ukuran beban ini ada 3 kategori dia. Yang pertama, bebanan yang sangat berat sehingga orang yang disuruh untuk pikul itu tak mampu untuk tanggung. Ini beban juga, beban yang tak mampu ditanggung. Satu, ini kategori yang paling tinggi. Yang sederhana, yang kedua adalah beban yang berat, mampu dibuat tapi susah, berat betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, beban yang ditimpakan, dia mampu buat dan mudah dibuat. Beban juga, tapi dia mampu buat dan mudah dibuat. Dalam 3 tu yang disebutkan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan bebanan ataupun fardu yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebenarnya dia masuk dalam kategori yang ketiga tu. Tak ada yang kedua, tak ada lagi yang satu, minta maaf, memang tak ada lah dalam Islam ni. Kerana Islam ini, kata Nabi SAW, adalah agama yang mudah, kata baginda Rasulullah. Oleh kerana itu, ketika Allah berfirman, "Waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah ingin bagi kamu itu kemudahan dan Allah tak mahu, tak inginkan kepada kamu kesukaran dan kepayahan. Masya Allah. Jadi bermakna kefarduan yang Allah bagi ini adalah nikmat. Kita kena syukur betul. Sebab apa? Mudah dah kita tahu jalan untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita dapat dekatkan diri kepada Allah, maka kita akan masuk dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita masuk di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kita berada dalam keadaan yang selamat. Sebab kita berada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah ini luas. Tapi ada orang yang menjauh diri daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah, Allah dah bagi tahu dah yang fardu. Bermakna apabila ada kefarduan yang Allah offer kepada hamba-Nya dan Allah telah taklifkan kepada hamba-Nya, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala sedang kasih kepada hamba-Nya untuk hamba-Nya mendekat kepada Dia. Jadi kita kena syukur banyak-banyak dengan nikmat kefarduan puasa ini, yang Allah pilih pula bukan sebarangan bulan untuk diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad ini berpuasa. Allah pilih untuk kita difardukan puasa ini dalam bulan yang terbaik, iaitu namanya Ramadan. Umat dulu diwajibkan puasa juga, tapi bukan di dalam bulan Ramadan. Ada pendapat seperti itu, mengatakan bahawa mereka difardukan pada setiap bulan, berapa hari, ada demikian berbagai keadaan daripada kewajipan puasa umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah pilih untuk diwajibkan puasa pada bulan yang hebat, sebab Ramadan ni bulan yang diturunkan kitab-kitab. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahawa sesungguhnya suhuf Ibrahim itu turunnya pada awal Ramadan, turunnya Zabur pada sekian Ramadan, turunnya Taurat pada sekian Ramadan, turunnya Injil pada sekian Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Semua kitab-kitab samawi ini turunnya dalam bulan Ramadan, bermakna bulan Ramadan itu bulan special. Kemudian ketika Allah nak pilih untuk difardukan puasa kepada kita, Allah pilih untuk kita diwajibkan di dalam bulan yang special ni, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Untuk menambah lagi daripada apa? Daripada kehebatan kefarduan yang diberikan itu, yang ianya terkumpul dalam waktu yang cukup special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk kita ni mengagungkan syiar dan juga mengagungkan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kita kena agungkan, hargai betul. Bermakna apabila kita sebut tadi sebagai satu hadiah kurniaan Allah yang kita syukuri,
Bermakna kita betul-betul kena hargai dia. Macam mana nak hargai hadiah yang diberikan oleh Allah ni? Kita gunakan, kita manfaatkan. Macam mana yang dimaksudkan manfaatkan? Nabi SAW contohkan kepada kita sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi SAW itu bersungguh-sungguh di dalam Ramadan yang dianya tidak ada pada bulan yang lain. Bukan bermakna Nabi di bulan lain tak sungguh-sungguh. Tidak. Maksud yajtahid ini menambah lagi kesungguhan dan juga menambah lagi daripada amal salehnya, ibadah dan kebaikan dalam Ramadan berbanding daripada bulan yang lain. Masya Allah. Kenapa? Kerana menghargai daripada kurnia Ramadan yang diberikan oleh Allah SWT. Itu gambaran mengagungkan dan mengutamakan kurnia Allah SWT. Itu. So kita ni macam mana? Adakah sudah benar kita ini benar-benar mengagungkan kurnia Allah SWT kepada kita dengan kita memanfaatkan daripada apa yang dikurniakan oleh Allah SWT? Itu soalan dia. Sehingga dengan kita mengagungkan kurnia Allah ini, bukan hanya dengan kita mengisi dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan kebaikan yang banyak, bahkan kita kena jaga supaya dia tidak dicemari dan dikotori oleh perkara-perkara yang mungkar dan maksiat. Bahkan sebenarnya berjayanya Ramadan seseorang itu bukan sekadar meninggalkan maksiat. Maksiat ini sebenarnya kena tinggal bila-bila pun, bukan nak tunggu Ramadan. Tapi kata Nabi, laisa siyam, bukanlah puasa itu sekadar meninggalkan makan dan minum, kata Nabi. Akan tetapi puasa yang sebenar itu adalah meninggalkan daripada al-laghwi war-rafath, iaitu meninggalkan perkara yang sia-sia dan juga perkataan yang kotor dan keji. Masya Allah. Jadi Nabi dahulukan daripada perkataan keji ini adalah merupakan pemusnah kita punya puasa dan Ramadan. Tapi Nabi dahulukan al-laghu ataupun lagwi, lara. Lara ni apa? Iaitu lalai, lara, buat benda-benda yang bukan-bukan sia-sia. Nabi kata orang yang betul yang namanya puasa, dia akan tinggalkan perkara-perkara yang lara. Al-Fudail bin Iyad, seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, ketika mana dia menceritakan tentang hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, orang yang menghafal Quran, orang yang memahami Al-Quran. Dia mengatakan hamilul Quran, hamilul rayatul Islam. Orang yang bawa Quran ni sebenarnya dia membawa panji Islam. Jadi kalau sudah membawa panji Islam ni, maknanya nampak simbol dah. Orang nampak dia nampak Quran. Oleh kerana itu nampak Islam. Oleh kerana itu la yambari, tak boleh bagi dia an yalghwa atau al yalhuwa kama ma'alladhi yalhu. Dia tak boleh untuk lalai sebagaimana orang lain lalai. Dia tak boleh lupa sebagaimana orang lain lupa, dia tak boleh lara sebagaimana orang lain lara. Sebab apa? Ta'ziman li haqqil Quran, kerana mengagungkan akan haknya Al-Quran tu yang dia bawa tu, sehingga orang nampak dia, nampak pandang Quran. Begitulah juga kita ni adalah ahli Ramadan. Orang tengok kita, orang nampak Ramadan. Orang Islam tengok nampak Ramadan. Tak kita. Maka kita tak boleh lalai seperti orang yang lalai, kita tak boleh lara seperti orang lain yang lara, kita tak boleh buruk seperti mana orang lain, kerana kita sepatutnya mengagungkan daripada Ramadan yang diberi dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi kata Nabi, orang yang sebenar puasa, dia bukan hanya meninggal maksiat, itu memang sebagai orang yang beriman, maksiat itu mesti dijauhi, tapi dia sudah mula dalam Ramadan ni meninggalkan perkara yang sia-sia dah. Allah, yang ni yang kadang-kadang kita tak berapa nak berjaya ni. Benda yang sia-sia ni, perkataan sia-sia, banyak tak dosa, tak, bukan mengumpat, tak ada apa, tapi kosong, tak ada apa-apa, sia-sia.
memandang yang sia-sia. Banyak perbuatan yang sia-sia. Sebab apa? Sebab berharganya waktu dalam Ramadan ini tak sepatutnya disia-siakan. Macam mana berharganya waktu ni? Sehingga disebutkan dalam riwayat Baihaqi bahawa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Punya nak cerita bahawa masa dia berharga, tidur saja ada nilai ibadah. Dia diam saja tasbih. Masya Allah. Jadi macam mana kita boleh isi dengan perkara yang sia-sia, sehingga apa yang sepatutnya kita layak dapat dalam setiap detik dan masa itu, kita sia-siakan. Maka kita ni dianggap telah pun mencemari kepada keagungan Ramadan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak panggil. Oleh kerana itu dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang yang beriman. Siapa orang yang beriman tu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang solat, dalam solatnya khusyuk. Yang kedua, zakat? Tak. Apa yang kedua? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang yang perkara yang sia-sia dan lagau itu mereka berpaling, mereka tak buat. Subhanallah. Setelah solat yang khusyuk, yang kita kena jaga orang yang beriman ni, ciri orang beriman ni, perkara yang lagau, yang sia-sia ni dia kena tinggal. Baru dia qad aflahal mu'minun tu dia masuk. Baru dia masuk orang beriman tu. Yang ini kadang-kadang orang tak perasan. Sebab tu Nabi kata dalam orang sedang berpuasa ni, dia kena tinggal rafas, cakap yang kotor, dia kena tinggal yashab, dia kena tinggal pekik-pekik tu. Oi, apa ni? Tak boleh. Dalam Ramadan dia kena tenang. Dia punya masa tu betul-betul berharga betul. Sehingga apa yang dia nak sebut pun dia kena jaga betul. Sehingga tak ada diangkat suara. Dia tenang betul. Yang ni yang kita kena pastikan untuk kita betul-betul berhasil dalam Ramadan ni. Tapi ini sama-sama kita kena bina. Dan oleh kerana itulah perlunya untuk kita mengisi setiap waktu kita ini dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan selawat. Dan hendaklah kita isi, walaupun sekadar kita diam, dengan tafakkur, ingat. Dan banyakkanlah di dalam Ramadan ni untuk kita banyak bersedekah dan membantu kepada orang lain, sehingga setiap waktu kita berkualiti dan mempunyai nilai, tak disia-siakan. Mudah-mudahan keberhasilan daripada puasa dan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan man shama ramadhana imanan wahtisaban wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Imanan wahtisaban terkandung daripada kualiti yang kita jaga dalam waktu kita ini, sehingga benar berhasillah puasa kita, berhasillah Ramadan kita, sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan, pertolongan kepada kita untuk kita dipandu dalam Ramadan ini untuk melaksanakan puasa yang terbaik, dan juga untuk kita menghidupkan daripada waktu-waktu Ramadan ini, memakmurkan dengan amal-amal saleh dengan bantuan daripada-Mu ya Rabbal Alamin. Dan pandanglah kami semua ya Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kurniakan rahmat dan maghfirah daripada-Mu ya Allah, dan kumpulkan kami bersama para salihin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.